Ratusan ribu anggota Parti Komunis Cina dan keluarga di AS kini berada di hujung tanduk keliru samada mau melawan atau mengikut sahaja. NTD 28 Julai 2020 oleh Jing Hui. Salam sejahtera semua. Kali ini kami akan menceritakan kepada anda mengenai tindakan pemerintah Amerika Syarikat menutup pejabat Konsulat Jeneral China di Houston bersama dengan ucapan Setiausaha Negara Mike Pompeo di bangunan perpustakaan dan muzium bekas Presiden Richard Nixon yang seakan-akan sama dengan deklarasi membasmi Parti Komunis. Hal ini juga telah mengejutkan ramai anggota Parti Komunis China. Seorang usahawan anti-komunis dari Hong Kong, Elmer Yun, mengatakan bahawa anggota Parti Komunis Cina dan keluarga mereka di Amerika Syarikat yang berjumlah puluhan ribu orang kini mula berasa panik. Dianggarkan akan wujudnya gelombang yang menentang pihak pembangkang dalam waktu terdekat ini. Mari ikuti maklumat selengkapnya. Pada pertengahan Julai 2020, media AS melaporkan mengenai tindakan pemerintah AS yang sedang mempertimbangkan untuk menguatkuasakan larangan terhadap anggota Parti Komunis Cina dan keluarga mereka untuk masuk ke dalam negara AS. Sumber berita itu juga menyebut bahawa pasukan Presiden Trump telah mulai menyiapkan undang-undang yang relevan. Bagi anggota Parti Komunis Cina dan ahli keluarga mereka yang kini tinggal di AS, visa mereka akan dibatalkan sehingga mereka akhirnya akan dihantar pulang ke China. Pada 23 Julai 2020, Setiausaha Negara AS Mike Pompeo menyampaikan ucapan dasar China yang baru di perpustakaan dan muzium mantan Presiden Richard Nixon di California dengan tema Komunis China dan Masa Depan Dunia Bebas. Sebilangan pengulas politik menyebutnya sebagai deklarasi tentang pembasmian Parti Komunis. Pompeo mengatakan dalam ucapannya bahawa rejim Komunis Cina merupakan ancaman yang serius terhadap ekonomi dan masa depan demokrasi di dunia. Spoke about economics. And now my goal today is to put it all together for the American people and detail what the China threat means for our economy, for our liberty, and indeed for the future of free democracies around the world. Model dan dasar hubungan pemerintah AS dengan Komunis Cina sebelum ini dikatakan telah gagal mencapai hasil yang diharapkan. Pompeo berkata, hari ini dunia bebas mesti mengatasi kezaliman baru ini, rejim Komunis Cina. Elmer Yun mengatakan melalui media bahawa Pompeo bersedia bekerjasama dengan rakyat Cina untuk menghapuskan Parti Komunis Cina. Pemerintah AS yang pertama kali mengeluarkan kenyataan media telah menyangkal dakwaan yang mengatakan bahawa telah berlakunya kemasukan anggota Parti Komunis Cina dan keluarga mereka ke dalam negara itu. Pihak kerajaan kemudian telah mengambil tindakan dengan menutup Konsulat Jeneral China di Houston. Beberapa langkah ini sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan dalam anggota Parti Komunis. Elmer Yun kemudian mengatakan bahawa semangat patriotisme pegawai Parti Komunis Cina hanya ada di mulut, namun kaki mereka lah yang menunjukkan kejujuran hati mereka. Kaki mereka mau kekal di AS, mereka semua mau tinggal di Amerika Syarikat. Malah ahli keluarga mereka juga dibawa ke Amerika Syarikat untuk tinggal bersama. Oleh itu, semangat ketenteraan mula goyah. Elmer juga mendedahkan bahawa ada kaki tangan Konsulat Cina di Houston yang memilih untuk berpaling ke AS dan membawa beberapa maklumat sulit untuk diserahkan kepada kerajaan AS. Pada masa yang sama, beberapa anggota Parti Komunis Cina juga telah disingkirkan. Elmer berkata, sama ada mereka mati secara tidak sengaja atau dilanggar oleh sebuah kereta, terdapat banyak kes serupa. Setelah Parti Komunis ditekan, mereka tidak teragak-agak untuk melakukan pembunuhan. Dilaporkan bahawa pada masa ini terdapat ratusan ribu anggota Parti Komunis Cina dan keluarga mereka yang tinggal di Amerika Syarikat. Elmer Yun mengatakan bahawa ada antara anggota Parti Komunis Cina yang mempunyai tugas, ada juga yang merupakan golongan intelektual dan ada juga yang merupakan pelajar yang tidak didedahkan. Pada masa ini, mereka mulai panik dan perkara ini mungkin akan mendorong mereka untuk berpaling tada, bahkan mungkin membawa pengaruh terhadap anggota Parti Komunis Cina di luar negara. Negara-negara lain juga akan bertindak mengikuti Amerika Syarikat yang secara langsung atau tidak langsung akan turut sama dalam mencetuskan gelombang bagi menjatuhkan Parti Komunis Cina.